MP Perikatan Nasional tak ada cermin ke? Pakar Ekonomi Profesor Emeritus Dr. Berjaya Bardai berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Kewangan mahu mengimbangi defisit perbelanjaan agar tidak terlalu tinggi sehingga boleh membebankan kewangan negara. Menteri Kewangan hari ini adalah bekas Menteri Kewangan 20 tahun lepas yang semasa beliau menjadi Menteri Kewangan telah berupaya mengimbangkan belanjawan. Pada tahun itu, belanjawan sampai defisit kosong sehingga beliau berjaya juga menurunkan pinjaman kerajaan. Katanya seperti dipetik Sumber Kini pada Selasa. Tiap-tiap tahun kita meminjam 100 bilion ringgit, jadi ini satu yang tidak baiklah dari sudut pengurusan kerajaan. Tetapi zaman itu zaman COVID-19, zaman kemiskinan di mana semua orang memerlukan bantuan dan apa kerajaan lakukan itu boleh dirasionalkan, tegasnya. Justru menurut beliau, Anwar tidak mahu terus mengikuti langkah berkenaan dan ingin membawa balik semangat 20 tahun lalu sebagai satu pengurusan kewangan negara di Malaysia. Maknanya Anwar bukan tidak sedar tentang keperluan rakyat Malaysia, tetapi untuk memuaskan hati semua pihak adalah mustahil kerana kerajaan mempunyai prioriti yang lebih mendesak iaitu untuk mengukuhkan ekonomi. Ini termasuk tuntutan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX agar gaji penjawat awam dinaikkan. Kata Anwar, penjawat awam harus bersabar kerana negara ketika ini berdepan hutang mencecah 1.5 trilion ringgit dan defisit pada 5.6%. Perdana Menteri menjelaskan ketika ini kerajaan tidak boleh bersetuju dengan desakan QPEX itu kerana ia akan meningkatkan defisit negara. QPEX minta kaji semula gaji supaya ditambah. Saya setuju pada prinsipnya tetapi saya terangkan mengenai pendekatan yang dilakukan sebelumnya. Kalau kita menambah gaji, defisit akan menjadi 6.5%. Tiada orang hendak datang melabur di negara ini kerana tidak yakin ada kekuatan tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Jadi sabarlah sekejap, katanya dipetik media. Selepas menyampaikan ucap tama pada forum antarabangsa mengenai Islam dan Islamofobia ke arah yang bermakna pelibatan melalui pendekatan madani baru-baru ini. Sebelum ini, Presiden QPEX Datuk Adnan Ahmad ketika mengulas mengenai belanjawan 2023 dalam satu kenyataan berpandangan tiada sebarang komitmen diberikan kerajaan untuk menilai semula sistem saraan baharu perkhidmatan awam melalui model gaji dan upah yang mampu meningkatkan pendapatan penjawat awam supaya lebih baik berbanding peningkatan kos sara hidup. Seterusnya, Anwar berkata kerajaan tetap cuba berkongsi sedikit hasil negara dengan penjawat awam melalui belanjawan 2023. Apakah tidak penting untuk kita selamatkan orang miskin tegar yang lebih teruk daripada semua pekerja yang ada? Saya hendak beritahu, ia tidak mudah. Pesawah, pekebun kecil getah, ini semua orang susah, nelayan dan kemiskinan tegar. Bagi saya, mereka nak hidup pun susah. Kita sekurang-kurangnya hidup susah, mereka nak hidup pun susah, tegasnya. Justru melalui belanjawan 2023, kerajaan menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Termasuk lantikan kontrak manakala RM350 akan disalurkan kepada pesara kerajaan dengan bayaran dibuat pada April 2023. Malangnya berdepan dengan kekangan kewangan ini ada juga wakil rakyat yang bukan sahaja tidak faham tetapi tidak membuat kajian sebelum mempertikai keputusan kerajaan. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim mempersoalkan usaha kerajaan yang memperuntukkan RM700 kepada penjawat awam dalam belanjawan 2023. Namun, di manakah keistimewaan dan penghargaan kepada penjawat awam dalam bajet tersebut? Wajarkah hanya bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 diberikan kepada penjawat awam? Soalnya semasa membahaskan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat baru-baru ini. Di manakah keistimewaan dan penghargaan kepada penjawat awam dalam bajet tersebut? Wajarkah hanya bantuan kewangan khas Aidilfitri sebanyak RM700 sahaja diberikan kepada penjawat awam? Jom Channel ingin beritahu wakil rakyat ini, tahukah YB bantuan khas Aidilfitri kepada penjawat awam semasa pentadbiran BNPN yang diterajui Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 2022 dan era tebuk atap di bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin Mat Yassin hanya RM500 sahaja. Bantuan khas kali ini ada peningkatan sebanyak RM200. Dalam bahasa mudah, langkah kerajaan dalam belanjawan 2023 ialah mengecilkan defisit untuk menyokong merancakkan pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Antara tindakan yang diambil ialah mengetatkan perbelanjaan negara dan mengenakan cukai kepada orang kaya. Memandangkan pendapatan dan kekayaan negara tertumpu kepada golongan kaya dan elit,
adalah wajar agihan pendapatan negara ditumpukan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, kata Anwar di Parlimen ketika membentangkan bajet negara 2023. Pakar ekonomi seperti Profesor Dr. Bajaya Bardai faham kerana beliau tiada kepentingan untuk menarik perhatian sesiapa. Sikap ini berbeza dengan Wakil Rakyat Perikatan Nasional yang sesetengahnya tidak faham bahawa peranan mereka bukan hanya untuk membangkang tetapi untuk bersama menyumbang ke arah kemakmuran negara. Ahli Parlimen Perikatan Nasional tak ada cermin ke? Tak ingat ke pada era Perikatan Nasional mentadbir negara, situasi terus tidak stabil. Pelabur lari, rakyat hilang pekerjaan, pengangguran mencanak naik, rakyat yang kelaparan mengangkat bendera putih dan ramai putus asa sehingga membunuh diri. Justru agak-agaklah nak jadi pejuang penjawat awam pun.